alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Pengerusi Surau Al-Firdaus, ahli-ahli yang terkuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, setinggi-tinggi bersyukuran kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini, walaupun ialah segala-galanya di tangan Allah SWT. Sepatutnya Ustaz Kamil kan, tapi Ustaz Kamil dia dah im dah. Belah-belah Kelang ni kalau dia tak sempat, Ustaz Suami lah. Jadi dia ada urusan lah, urusan lewat sampai. Jadi dia rasa dia tak sempat sampai. Jadi dia telefon saya pukul 7 tadi. Masa tu saya mandi pun belum kan. Jadi tak apalah, fail merah dia. Jadi saya kata boleh lah. Cuma harap-harap Kelang tak jam. Alhamdulillah tak jam tadi ya. Jadi siap boleh jadi imam lagi ya. Baik. Jadi seperti biasalah, kalau jemputan mengejut ataupun mana-mana surau masjid menjemput tak diberinya tajuk. Jadi mana-mana surau masjid yang tak memberi tajuk apa nak dicakapkan. Jadi seperti biasalah, saya akan menyambung baliklah ya, tajuk muhasabah kematian, yang mana saya rasa surau ni saya dah bawa dah sekali dulu kan. Cerita bagaimana kisah ya, Allah dan bagaimana Allah menghantar malaikat yang untuk mencabut nyawa manusia ya, yang pertama dengan keadaan yang sangat dahsyat, dan yang kedua dengan keadaan yang sangat indah ya, sangat mulia ya, layanan yang sebaik-baik layanan ya. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi siri 2 ya, untuk perbincangan yang seterusnya ya. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT ya, mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada-Nya ya, kerana masih lagi memuliakan kita dengan nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Dan juga kita mengharapkan dan juga kita berdoa kepada Allah SWT supaya apa yang kita buat pada malam ini akan dapat membantu kita ya, apabila kita berhadapan dengan Allah di Yaumul Hasyar nanti, hari di mana semua manusia dikumpulkan ya, yang dinamakan padang mahsyar ya. Kalau sebut mahsyar tu tak perlu sebut padang lagi dah ya, mahsyar, tapi tak apalah kita kan, di mana padang dikumpulkan, kita kata padang lah, dikumpulkan manusia mula pada Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang terakhir mati nanti pada hari kiamat pula akan dikumpulkan di situ dengan berbagai-bagai keadaan ya. Ada yang dalam keadaan yang elok, alhamdulillah. Ada yang datang ke padang mahsyar seperti binatang, ada yang hitam wajahnya, yang cacat wajahnya dan cacat tubuh badannya, ada yang kepala ke bawah, kaki ke atas, ada yang sengit tubuh badannya ya, ada yang datang dalam keadaan seperti orang gila ya, datang dalam keadaan seperti wajah babi dan sebagainya ya. Jadi bergantung kepada amalan kita. Jadi kita mengharapkan apa yang kita buat malam ini akan dapat menjadi salah satu yang akan menjadi saksi kepada Allah SWT ya, tentang amalan-amalan yang kita buat di dunia ini ya, untuk menyelamatkan kita apabila kita berada di hadapannya. Okey, baik. Jadi kita sambung lagi ya, surah Al-An'am ayat 93 hingga 94 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yaum. Apa itu? Walau tara idzal zalimun fi ghamaratil maut. Ya, kalaulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalau kamu diberi peluang, ya, dibuka hijab, bagaimana Allah menarik ya, ketika mana orang-orang zalim menghadapi ghamaratil maut ya. Ghamaratil maut ini samalah dengan sakaratil maut ya, itu menghadapi sakitnya, deritanya keadaan ketika mana
saat-saat nyawa hendak ditarik. Wal malaikatu basitu aydihim, dalam keadaan malaikat mendatangi mereka dengan mendepakan tangannya. Malaikat datang dengan keadaan mendepakan tangan. Akhriju anfusakum, keluarlah diri kamu pada hari ini, sambil mendepakan tangan, dengan keadaan yang sangat menakutkan. Sambil itu dia berkata kepada roh-roh manusia, keluarlah kamu pada hari ini. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari di mana kamu akan dikenakan dengan azab yang menghinakan. Azab Allah ni berbagai-bagai. Ada azabun alim, ada azabun muhin, azab yang sangat pedih, azabul harid, azab yang sangat membakar, dan satu lagi azabul hun, azab yang sangat menghinakan. Bagaimana Allah menghina orang-orang yang duduk di dalam neraka. Bukan sekadar bukannya sekadar azab itu sangat pedih, tapi menghinakan. Bayangkanlah, contoh dalam satu kisah, bagaimana orang yang kafir apabila digiring ke dalam neraka. Dalam satu hadis yang sangat panjang, ceritakan nak cerita pengertian saja. Bagaimana orang yang kafir digiring ke dalam neraka jahanam, dimasukkan rantai besi ke dalam mulut, kemudian ditarik keluar daripada dubur, dan penghujungnya diikatkan ke tangan kiri, dan diikatkan pula ke leher. Macam mana keadaan ini? Kemudian tangannya dikepakkan, kemudian tembus dada, ditarik pula ke belakang. Dalam azab, hina lah tu. Dalam keadaan begitu. Kemudian ditarik ke dalam neraka jahanam, ditarik muka dulu. Mana ditarik, digiring dengan keadaan muka di tanah, lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Apabila duduk di dalam neraka, minta pula dengan Allah. Ini penghinaan. Dahlah azab, hina pula. Minta dengan Allah kerana tak tahan dengan azab neraka. Lalu mohon dengan Allah, matikan kami, supaya kami jadi tanah saja. Lalu Allah kata apa? Kematian kamu pun sudah mati. Kematian pun sudah mati. Yang mana di padang mahsyar, manusia sebelum dimulakan penghisaban, Allah memerintahkan dua malaikat membawa kibas, sebesar-besar kibas, lalu disembelih di hadapan semua umat manusia yang ada di padang mahsyar. Kita semua akan nampak nanti, bagaimana kibas itu disembelih. Lalu Allah mengatakan, inilah kematian kamu. Kematian kamu telah disembelih hari ini. Maknanya dah mati pun satu makhluk yang telah dimatikan juga oleh Allah di akhirat. Baik, kalau tak dapat mati, hantarkan balik kami ke dunia. Lalu Allah mengejek, dunia kamu dah tak ada. Dunia kamu sudah kiamat. Lalu diejek saja. Nah, begitulah. Azab-azab yang menghinakan, berbagai-bagai lagi. Azab-azab yang mana neraka ini, dalam neraka yang Allah ceritakan kepada kita, beritahu kepada kita 7. Tapi neraka ni infinity, tidak bertepi, lebih daripada 7. Begitu juga syurga, lebih daripada 7. Itu yang Allah nak beritahu kepada kita saja. Dalam satu neraka dikatakan ada 70,000 lubang. Di dalam setiap lubang ada 70,000 bilik. Dalam setiap bilik ada 70,000 jenis siksaan. Na'udzubillah. Bayangkanlah. Bagaimana dikatakan satu malaikat mencampak batu ke dalam satu lubang, mencampak batu ke dalam satu lubang neraka, dan malaikat tu tunggu ke atas, nak dengar bunyi batu tu sampai ke bawah, tak dengar. Lalu pada satu hari sahabat Rasulullah dan para sahabat sedang duduk beramai-ramai macam ni lah, sedang duduk dalam satu halaman. Tiba-tiba mendengar satu bunyi letupan, berdentum. Semua terkejut. Sahabat tengok, apa ni? Apa yang meletup ni? Apa yang bunyi kuat tu? Rasulullah kata, sabar. Itulah bunyi batu yang dicampakkan oleh malaikat ke dalam neraka 70 tahun yang lalu.
Mana batu tu dah 70 tahun tu sampai ke bawah. Ya, na'udzubillah. Ya. Baik. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Ya. Azab yang menghinakan, ya, dikenakan dengan azab yang menghinakan. Dengan sebab apa? Kerana ketika kamu di dunia dahulu, kamu mengatakan tentang Allah ghairal haqqi, tanpa hak, tanpa ilmu. Ya, maknanya kita berkata tentang Allah tanpa ilmu. Apa maksud? Taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi. Ya, ada dua maksud. Yang pertama, bagi orang kafir, mereka bercerita tentang Allah dengan berbagai-bagai cerita. Mereka membentuk Allah, istilahnya tajsim. Ya, mereka memberi bilangan kepada Allah. Allah ada 3. Ya, Allah ada banyak. Allah ada 8 tangannya. Ada Allah yang menjaga rezeki sahaja. Ada Allah yang menjaga bumi sahaja. Ada Allah yang menjaga langit sahaja. Dan berbagai-bagai tentang Allah ini. Allah ada anak. Ya, Allah begitu, Allah begini. Aduh, Tuhan yang banyak sekarang. Dan ada pula yang mengatakan langsung Allah tak ada. Itu etis lah. Itu orang kafir. Dan yang kedua, bagi orang Islam mengatakan tentang Allah tanpa hak, itu apa dia? Macam-macam lah. Ya? Jadi kita ibrah untuk diri kita terutama. Ya, tak payah cerita sangat orang kafir tu. Ya? Diri kita ni. Ya? Yang dimaksudkan diri kita di sini, mengatakan tentang Allah tanpa hak, tanpa ilmu yang benar, itu sampai ketika mana apabila syariat-syariatnya kita tidak beriman sepenuhnya. Ya, syariat-syariatnya kita pelekehkan. Syariat-syariatnya ada yang kita ambil, ada yang kita tolak. Ya, malah kita hilang keimanan di segi uluhiyah kita. Ya, dia jaga ni. Keimanan kepada Allah ada 3 jenis kan. Yang pertama, iman uluhiyah. Uluhiyah tu maknanya bukan sekadar kita beriman zat Allah itu satu, tapi segala-galanya yang datang daripada Allah, dia adalah satu. Termasuklah syariatnya. Syariatnya satu. Ya? Apabila kita mengatakan ada lagi syariat yang lain selain daripada syariat Allah, maknanya kita telah fail dari segi uluhiyah. Ya? Kemudian kita wajib beriman dari segi rububiyah, pentadbiran Allah. Jadi apabila syariat yang Allah kurniakan kepada kita, kita kata tak boleh pakai, ada lagi yang lebih baik, kita dah fail keimanan dari segi rububiyah. Kita mengatakan ada lagi syariat yang lebih baik yang boleh mentadbir kita, yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita, kita dah fail dari segi rububiyah. Dan ingat asma' wa sifat, keimanan yang ketiga, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kita kata bila kita baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, Al-Quran itu yang maha hakim, yang maha bijaksana. Tetapi apabila syariat-syariatnya kita pertikaikan, bermakna kita telah mempertikaikan kebijaksanaan Allah. Kita fail pula akidah yang itu. Jadi apa yang lulus? Kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah yang dimaksudkan dengan alhamdu? Alhamdu itu berkumpulnya 99 sifat Allah yang Allah nyatakan kepada kita. Itulah alhamdu. Kita katakan Allah itu maha besar, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah itu maha al-musawwir, al-khaliq, al-bari dan sebagainya. Tetapi apabila kita mempertikaikan syariatnya, kita telah mempertikaikan kebesarannya. Kita telah mempertikaikan dia sifatnya sebagai al-khaliq. Kita telah mempertikaikan sifatnya yang al-mutakabbir, al-jabbar, al-barik, al-musawwir. Kerana kita telah mewujudkan ada satu lagi pesaing. Kita telah mewujudkan niddan. Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqa. Bila Rasulullah ditanya apakah dosa yang paling besar, itu kamu telah mewujudkan bagi Allah itu ada lagi pesaing yang lain. Wa huwa khalaqa, sedangkan dia yang menciptakan kamu, dia yang memberi makan minum kamu, dia yang memberi pakai kamu. Tapi kamu menciptakan pula ada satu lagi pesaing yang lain. Itulah sebesar-besar dosa. Na'udzubillah. Ya, wajiblah kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita bermuhasabah balik. Di manakah kedudukan kita dalam bab keimanan ini? Ini bukan benda
Benda kecil-kecil, bukan sajalah nak bagi panas, ada aircon tapi panas juga tidak. Ya, tapi dalam kesempatan ini, atas kefahaman ini, wajiblah diberikan. Ya, baik. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan golongan yang kedua, ya, itu golongan yang angkuh, ya, yang sombong dengan tanda-tanda kebesarannya. Ayatihi. Kita kalau terjemahkan ayatihi ini ayat, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ayatihi ini ayatun maknanya tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda kebesaran Allah antaranya wahyunya. Al-Quran itu sendiri adalah tanda-tanda kebesarannya, ya, yang paling agung. Selain pada itu ciptaan-ciptaannya di muka bumi ini, ya. Jadi golongan-golongan ini yang apabila bagaimana Allah melayan mereka ketika nyawa hendak ditarik lagi, ya, Allah telah melayan mereka dengan layanan yang na'udzubillah, ya. Kerana apa? Yang pertama kerana kufur, tolak terus Allah. Yang kedua, ya, mengucap syahadatain, dua kalimah syahadah, tapi keimanan yang tidak sepenuhnya. Dan golongan-golongan yang ingkar, takabur dengan ayat-ayat Allah, yang menolak syariat-syariatnya, ya, yang tidak mahu, ya, yang tak semayang, yang tak puasa, kan, yang tak menutup aurat, baik lelaki perempuannya sama aja. Bulu kili naik motor pakai seluar pendek, umur dah 60 tahun, bawa cucu ke depan, pakai cap balik, bawa cucu ke depan. Mana apa? Bila nampak orang, mana surau? Surau. Kan? Dia nampak orang pergi ke surau, tapi dia rasakan orang pergi ke surau tu macam pergi ke kuil. Pergi ke kuil, bukan tanggungjawab dia untuk ke surau. Tanggungjawab orang lain. Dia tanggungjawab dia kita naik motor. Kalau pendek, lelaki perempuannya samalah, ya. Baik. Kemudian Allah menempelak lagi, ya. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 94, ya. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, ya. Dan aku mendapati kamu, dan kami mendapati kamu, ya, kamu meninggalkan tubuh badan kamu furada, seorang-seorang. Maknanya tubuh badan kita ni, ya, bila Allah tarik, ya, roh, tinggallah tubuh badan kita ni, kepompong kita ni, kelongsong kita ni, kita tinggallah, ya, tak ada apa pun. Tinggal, kalau orang yang masih hidup tak uruskan, terbiar kat situ busuk je, kan. Tapi roh yang keluar, ya, bila meninggal saja seseorang, ya, yang baru siapa? Pelakon Hollywood tu, Robin Williams, kan. Kalau kita nano-nano, kan, ya. Dia punya kedudukan dia di Hollywood, dia top 5, kan. Selain pada Brad Pitt-nya, apa lagi, kan, dia top 5. Kemudian hasil filmnya bilion, kan. Kemudian ramai orang Malaysia menangis matinya si Kapi tu. Si Kapi yang tak bersunat, yang tak mandi junub tu, ramai yang sedih. Macam siapa dulu? Diana Ross, mati tu, ramai yang menangis. Ya Allah, ya Tuhan tu, kawan tu tak pernah mandi junub, tak pernah. Mereka tu menghabiskan rezeki Allah. Rezeki Allah ni, Allah ciptakan dunia ni untuk orang-orang yang beriman, tapi mereka ambil semua rezeki, ya. Rezeki-rezeki itu jadi hak mereka, betul. Rezeki yang sepatutnya punya kita, orang yang beriman kepada Allah, mereka ambil, betul, ya. Tapi kita tak belajar, kita tak sekarang, kan. Boleh sedih, menangis, okey, itu kafir lah. Kita, ya, yang di dunia ni ramai pengikut, ramai penyokong, tapi apabila Allah tarik roh daripada tubuh kita, adakah penyokong-penyokong kita akan ditarik roh sekali? Peminat-peminat kita akan ditarik roh sekali? Tidak, kita seorang je. Kita bukan Maharaja Cina, Terracotta Warrior, ya. Maharaja Cina dululah Yumlu ke apa benda tu, ya, bila mati ditanam sekali gundik-gundik ni yang terbaik, ditanam sekali dengan pewira-pewiranya yang terbaik, dibawa sekali kuda-kuda ni yang terbaik. Kubur dia tu panjang, tu dia panggil mausoleum. Kita kubur 6 kaki 4 kaki, dia 600 kaki 400 kaki, ya. Bila dia mati, ya, sebelum dia mati dah wasiat dah, pahlawan mana yang dia nak bawa, pasukan tentera mana yang dia nak bawa, gundik-gundik dia yang mana yang nak bawa. Sebab tu dalam satu kubur sampai 1000 lebih di dalam kubur, ditanam sekali dengan yang lain.
Yang mana taksub, gembira lah. Termasuk namanya dalam wasiat Maharaja Cina tu. Macam mana mereka ditanam? Mereka disimenkan dulu. Disimenkan hidup itu. Itu Maharaja Cina dulu. Hampir sama saja seperti Firaun. Firaun tu begitu juga. Ditanam sekali dengan kapalnya yang besar. Ditanam sekali dengan sebahagian daripada istananya. Ditanam sekali. Duduk kemudian dengan bijirihnya, dengan gandumnya, dengan apa benda sekali, dengan kuda-kudanya. Tapi semua itu tak membawa makna. Walaupun ditanam sekali pun, roh tetap berlainan. Roh tetap berlainan. Sebab tu Allah katakan, walaqad ji'tumuna furada. Kamu mati ramai-ramai pun, tapi sebenarnya kamu adalah individu. Masing-masing tanggung. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu diciptakan dulu, sebagaimana kamu dilahirkan dulu seorang-seorang, keluar daripada perut mak, terus jadi glamour, terus ada penyokong, terus ada kerajaan. Tidak. Sebagaimana kamu keluar dulu seorang-seorang, begitu juga kamu akan meninggalkan dunia ini seorang-seorang. Kemudian apa Allah kata? Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu tinggalkan segala-galanya. Kalau ada harta benda, tinggal. Kalau ada penyokong yang ramai, tinggal. Kerajaan yang besar, tinggal. Tinggal semua tu. Yang ikut satu saja amalan. Pengikut ikut sekejap ke kubur, balik. Siapa mengganti? Siapa mengganti? Pilihan raya 60 hari kan? Dalam masa 60 hari mesti buat pilihan raya. Dah. Bye-bye dah. Semasa engkau jadi YB dulu, apa amalan YB kau? Itu yang kamu bawa. Segala harta benda ikutlah sekejap. Kereta apa benda lah maksudnya kan? Maksudnya ikutlah sekejap. Kemudian lepas tu masuk dalam yang semua baliklah, akan menjadi rebutan orang ramai. Kan ada tycoon di Malaysia ni kan, tak nak sebut nama lah. Kan meninggal saja, anak beranak rebut. Isteri seronok dapat getah, tiba-tiba datang dua isteri pula lagi. Datang pula dua isteri, isteri kedua, isteri ketiga, kahwin tanpa diketahui. Lah ada pula yang berkongsi kan? Tapi dah ikut faraid, kena bagilah juga. Tapi dalam hati mesti lah, aku seorang dia dapat apa. Kemudian anak buah anak yang lain bergaduh harta yang boleh difaraidkan, harta yang tak boleh difaraidkan. Syarikat 2-3 syarikat, stable rumah kuda, kelang-kelang, factory, berapa juta pound sterling, semua nak digaduhkan lah. Jadi semua tu, sehebat mana sekalipun, tinggal belaka. Pengikut-pengikut tinggal belaka. Kerajaan-kerajaan yang besar tinggal belaka. Wa ma nara ma'akum syufa'akum. Dan aku lihat semasa di dunia dulu kamu kata kamu banyak penolong, tapi ketika kamu sekarang bila kamu menghadap aku, mana dia penolong-penolong kamu? Ingat Mahura, kisah Mahura. Siapa nama Mahura ni kan? Ada kata Mahura, ada kata Aura, tak kisahlah. Isteri kepada Abu Lahab. Isteri kepada Abu Lahab. Apa dia kata? Dia ingat hinanya Allah ni, dia ingat hinanya malaikat ni. Aku tak takut. Aku tak takut kalau aku mati nanti. Aku boleh bayar, aku boleh tebus dengan loket aku ni. Dia ada satu loket mahal. Berapa loket itu? Berapa juta? 6 juta? Sampai dia kata begitu. Bangganya dia dengan loket, dengan rantai. Loket dia rantai kan? Dan oleh kerana bangganya dengan apa yang ada di lehernya, ketika dia penat, cari apa kerja dia hari-hari, dan suami dia kaya, dia tak bekerja. Jadi mana-mana jalan yang dilalui oleh Rasulullah, itulah dia tabur segala duri, segala kayu semualah. Umur dah tua, pinggang dah sakit, usaha lagi tu, angkut lagi kayu-kayu berduri tu, nak letak di tengah-tengah jalan di mana Rasulullah lalu. Teteh sakit pinggang, duduk kat tepi batu, duduk di atas batu. Lalu malaikat datang jerut dari belakang dengan loket-loket sekali kena jerut. Ambillah pengajaran. Golongan-golongan
ya, yang menjadi batu penghalang kepada syariat Allah. Ya, na'udzubillah. Aku tak lawan, aku ikut. Ya, maksud lawan di sini, ya, maksud lawan tak semestinya kita kata, ya, kita melaung-laungkan dengan mengatakan, ya, syariat tu tak betul, syariat ni tak bagus. Bukan sebab itu saja maksud melawan di sini. Menyokong, ya, kita bersetuju, ya, maknanya dengan secara asal apa sajalah sokongan-sokongan. Pernah nak dengar tuan-tuan istilah mujahadah burung pipit? Saya berminat dengan perkataan. Ada dalam WhatsApp itu. WhatsApp ni dia viral kan. Mujahadah burung pipit. Burung pipit ni kisah ketika zaman Nabi Ibrahim AS dulu yang terbakar. Nabi Ibrahim AS dibakar, burung pipit cuba memadamkan api. Saya cuba cari dalam Ibnu Katsir, tak ada kisah tu. Kemudian dalam Sirah Ibn Hisham pun rasa tak ada. Jadi mana datang kisah burung pipit ni? Yang kisah cicak ada disebut dalam hadis salah. Cicak. Tapi kisah burung pipit ni saya cuba cari, tak ada. Burung pipit yang pergi ke sungai, dia terbang, kemudian dia dengan pipit paruhnya kecil tu dia dia titiskan ke atas api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Kemudian dah tentulah tak padam, setitik pun tak sampai, pergi lagi ke sungai, itulah ulang banyak kali. Sehingga kan ada manusia bertanya, cakap dengan burung pipit tu, boleh ke kamu padamkan api ni? Mustahil. Memang tak boleh, pipit kata, memang tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya aku bila berdepan dengan Allah SWT nanti, aku dah boleh jawab. Aku dah berusaha memadamkan api. Tapi kamu manusia, apa yang kamu buat? Mujahadah burung pipit, ya. Ini baik ni, cantik ni kalau kita buat, ya. Kisah ni kemungkinan kisah Israeliat. Tapi kisah Israeliat yang baik-baik boleh dipakai. Boleh terpakai, ya. Boleh dipakai. Yang mana tidak merosakkan akidah, ya, boleh mendatangkan kesan baik kepada umat Islam, boleh dipakai, ya. Kemungkinan tu lah, ya. Kalau siapa yang ada sumbernya, boleh tolong beritahu, ya. Baik. Kemudian mujahadah burung pipit ni, ya, contoh yang baru ni lah, bila orang bising, orang kata kita nak boykot. Allah, kalau syarikat McDonald tu di dunia dia nombor 1 ranking kan. Kita McDonald tak yang di Malaysia ni biasa nombor KFC. KFC ni nombor 5, nombor 6 di dunia. Kan? Nombor 1 McDonald, nombor 2 Kenny Rogers, yang ketiga Burger King. Yang keempat, mana KFC ni yang keempat, kelima lah. Jadi kita kata McDonald ni Allah syarikat besar, di China saja ada 700, 800 dia punya outlet dia. Boleh ke? Mendatangkan kesan ke? Kita sebenarnya kalau mendatangkan kesan, sebagaimana KFC di selatan Thailand tutup, kan, boykot dulu, di selatan Thailand tutup KFC, berjaya dia boykot. Kita nak boykot McDonald ataupun apa saja, bukan datang kesan pun, buat penat aja. Lepas tu esok datang masuk makan balik, kan? Orang datang balik. Inilah dia mujahadah burung pipit. Berjaya kita tak berjaya, itu nombor 2, bonus daripada Allah SWT. Yang penting yang pertama nanti ditanya. Allah akan tanya kita apa yang kita buat. Itulah, ya. Itu yang pentingnya kita nak jawab. Berjaya ataupun tidak berjaya, itu Allah nak berilah. Kalau dengan berjaya ni boykot sampai semua syarikat-syarikat Zionis di Malaysia ni tutup, itu bonus. Hadiah di dunia Allah nak berikan hasil daripada mujahadah kita. Itu hadiah di dunia. Kemenangan-kemenangan itu hadiah di dunia, ya. Tetapi, ya, yang penting sekali ada jawapan kita apabila kita di akhirat kelak. Apabila kita berdepan dengan Allah SWT nanti, kita ada jawapannya. Itu yang kita nak. Jangan sampai kepada keadaan di mana seorang yang dah dikatakan ustaz lah, kan, benar berlaku kan. Seorang ustaz sendiri pun berkata, bila orang bertanya, kalau kita pergi kalau ada orang Malaysia nak pergi berjihad di Palestin, apa pandangan ustaz? Apa dia kata? Dia kata sia-sia, tak mendatangkan faedah, mati kata. Dia kata begitu, ya? Sia-sia, tak mendatangkan faedah, mati kata.
Kerana pada pandangannya kemenangan itu apabila ini banyak tertipu dengan cerita Hollywood ni. Yang menang ni apabila seorang hero boleh kalahkan beratus-ratus orang jahat. Segala apa benda yang dirampas boleh dapat balik. Segala apa yang dizalimi boleh dibalas balik. Ya? Segala apa yang keadaan huru-hara boleh aman balik. Oh, negara huru-hara, keadaan huru-hara boleh jadi aman semula. Dan hero pun boleh dapat makbul. Macam kita terang kan. Itu kemenangan yang tertipu. Kita ditipu dengan makna kemenangan. Ya? Kemenangan ini sebab itulah macam kasar, ya? Macam Hamas, kasar, pelik kan, kecil aja, ya? Tak ramai. Kita fikir ya Allah nak lawan, ya? Begitu juga pejuang-pejuang di tempat lain, buat pendat aja, senapang buruk, ya? Meriam besar mana sangat, meletup peh-peh-peh gitu aja, ya? Kerana mereka telah merasakan kemenangan. Sebab tu mereka boleh buat. Kita tak duduk di tempat mereka, kita tak rasakan kemenangan itu. Contoh kemenangan yang macam mana? Contoh, ya, seorang pejuang yang dah kena kepung, seorang-seorang menembak tak habis-habis peluru, ya, tembak je sampai tangan terbakar, senapang dah panas, peluru tak habis. Mana datang peluru? Memang dia tak berjaya membunuh Zionis semua tu tak boleh, tapi dia berjaya dengan menembak tak berhenti-henti, tembak sampai tangan pun terbakar, ya? Sebab senapang terlalu panas dan dia berjaya melepaskan diri. Kemudian dia tanya, peluru banyak mana sangat? Ada 30 butir, 20 butir saja, tapi dia menembak 40 minit tak berhenti. Senapang tu panas, tangan terbakar ni, ya? Tangan ni, nampak lagi ke? Sebab senapang tu terlalu panas, ya? Menembak tak berhenti dan dia berjaya lari. Itu kemenangan. Ya. Bagaimana letak bom nak letupkan kereta kebal. Letak tak sempat, kereta kebal dah datang, lari. Kemudian menangis, Allah ruginya, sebab kereta kebal tu betul-betul berhenti atas tu. Ya Allah ruginya kan. Dia cuma meletup je. Mana dia letak? Siapa yang buat? Wire pun tak sempat pasang. Dan berbagai-bagai lagi. Itu kemenangan. Kemenangan itu kita tak rasa sebab kita tak duduk di tempat dia. Sebab tu kita heran dia pejuang yang sanggup dia terus berjuang. Ya? Bayangkanlah melihat kawan-kawan yang mati, senyum. Semua jasad wangi-wangi berlaku. Kita tak berada di tempat mereka. Mereka ni semua ya Allah, semuanya nak mati senyum macam tu. Ya, mati mulut terbuka, mata terbuka. Kalau kita orang Melayu, kempunan ni ada benda tak dapat. Mengapa terbuka mata? Sebab roh keluar ke mulut kan. Mata mengikut kebiasaannya. Betul, mata terbuka, lepas kita wajib tutup lah. Mulut yang ternganga, tutup, tak boleh diikat lah. Tak ada dah kempunannya. Tapi mereka terbuka mulut mereka kerana Allah seronoknya. Setelah melihat malaikat yang datang ke arah mereka tu kan, yang bulan lepas dah sebut, seindah-indah makhluk, sebaik-baik makhluk, dah tentulah roh kita akan terus terbang je keluar nak menuju ke arah malaikat itu. Tinggallah dunia ni, dah tak ada apa lagi dah. Okay. Itu kemenangan. Bayangkanlah dah setahun mayat ditinggalkan, hidup lagi, pejan lagi. Ya, kalau kisah di selatan Filipina, kita tak payah ambil je tau. Selatan Filipina saja. Yang mana yang berjuang betul-betul lah. Selatan Filipina ni kadang macam di Syria itu, berbagai-bagai puang. Yang satu kumpulan tu, ya, jet pejuang Filipina dah nampak dah. Satu grup ni dah sini. Satu grup ni, grup ni dah habis lah. Belah sini mesti habis. Sebab jet pejuang tu dah nampak mereka. Ya. Memang kena bom. Bila dah keadaan dah tenang, satu grup ni pergi tengok apa dah berlaku nasib pada kawan-kawan dia. Semua dah, kawasan yang tu dah jadi macam kawah besar lah. Habislah, hancur lebur. Kemudian ketika mereka nak meninggalkan tempat tu, dengar bunyi, tolong. Dia bahasa Filipina, bahasa dia lah. Kemudian tengok atas pokok, tersangkut semua atas pokok. Bila bawa turun, tanya macam mana boleh lepas atas pokok ni. Dia kata masa kami nampak kapal terbang tu, jet pejuang nak mengubung kami tu, kami mengantuk amat sangat. Mengantuk amat sangat, nak lari pun dah tak lari.
Kemudian kami masing-masing tertidur. Ketika itulah nak tertidur, rasa macam ada tangan menarik mereka. Itu yang mereka lekat sangkut atas pokok semua. Itu kemenangan, ya. Jadi kemenangan di sini bukanlah, contohnya ialah kita naklah Gaza tu, Palestin tu kembali semula kepada umat Islam. Kita nak begitulah. Segala kezaliman yang dijatuh, dikenakan ke atas kita nak menang semua. Begitu yang kita nak, ya. Tetapi ya, Allah tak beri sebegitu. Rasulullah memerintah Madinah perfect tu. Tapi tengok tribulasi selepas itu, ya. Tribulasi ke atas umat Islam akan terus-terusan berlaku. Dan di celah-celah itulah kemenangan. Dan kemenangan hanya akan dapat dirasakan oleh orang yang terlibat tadi. Kita yang sibuk cari makan ni, cari menang, cari makan je lah, kan? Kita penat, kita letih, kita nak tidur, kan? Dapat tidur, menang tu. Ya. Tapi bagaimana golongan mujahid? Tidur pun tak dapat. Pada pandangan mata kita, orang-orang di Gaza tu tak tidur malam, ya, menunggu jet pejuang ke apa nak bom tu. Jadi mereka tak dapat tidur macam mana? Mereka baca Quran, mereka berzikir, tadabbur Quran, tadabbur hadis, kemudian berharakah lagi. Ini pejuang kasar ni. Kita tak ada jet pejuang nak bom kita, terbongkar tidur. Kan? Sudah baiklah, bangun pukul 6 esok subuh, baiklah tu. Jadi kalau kita fikirkan dari segi batinnya, siapa yang Allah nak berikan kehidupan yang lebih baik? Kita yang terbongkang tidur ni, ataupun mereka yang tak boleh tidur kerana nak menunggu Zionis datang? Itu dari segi batinnya, dari segi tasawufnya, mereka lah yang dapat kehidupan yang lebih baik, ya. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun. Yang mana semasa kamu di dunia dulu, kamu yakin sangat dengan pembantu-pembantu kamu, kamu yakin sangat dengan kekayaan kamu, kedudukan kamu, sampai ke satu peringkat kamu mensyirikkan aku, ya? Kekayaan yang melampau, kekayaan yang menyebabkan kita tak sedar diri, ya? Sampai ke peringkat syirik. Kita mengejar berjayanya dalam karier kehidupan dunia kita ni. Kita nak pangkat lagi, ya? Kalau yang kerja kerajaan ni nak DG 44, 48, 52, usaha tak balik rumah ni, duduk pejabat, duduk sekolah ni kalau cikgu, kan? Duduk kat sekolah ni, mati di timbun fail tu, ya? Mati di timbun kertas tu, ya? Bila bercakap pun orang tanya PBS, itu jawab. Sampai satu peringkat syirik. Sampai ke satu peringkat dan mengejar kejayaan dunia ini sampai peringkat syirik, ya? Sampai ke satu peringkat bila dikatakan neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, manusia dan berhala. Apa maksud berhala di situ? Yang pertama, berhala sembahan dia lah. Yang kedua, apa sembahan kita lagi? Apa sembahan kita lagi di dunia ni? Ya? Kita sembah duit, kita sembah pangkat, kita sembah kedudukan, kita sembah material. Itulah jadi bahan bakar. Itulah yang menghidupkan api neraka. Segala kemaksiatan manusia, itulah yang menghidupkan neraka. Itulah, ya, bahan bakar neraka. Manusia dan segala kemaksiatan. Apa benda yang kita sembah di dunia ini, itulah bahan bakar, ya? Itu yang sebenarnya yang disebutkan, ya, yang disebutkan sebagai berhala-berhala yang menjadi bahan bakar dalam neraka, ya? Bukan sekadar berhala topekong tu je. Kita lalu depan kuil, kita bakar nanti topekong tu. Kita pergi kat gereja, adalah patung-patung dalam gereja tu, jadi bahan bakar je tu. Sedap kata orang. Kita ni yang menyembah pangkat, menyembah kedudukan, menyembah jawatan, menyembah keduniaan, kita ni tak sedar. Ya. Sembahyang lambat, sebab kerja dulu, kan? Ya. Apa-apa sajalah, itu semua jadi bahan bakar hati. Na'udzubillah. Ya. Baik. Kemudian ya. Jadi saya ambil satu hadis Rasulullah, ya. Mungkin tuan-tuan biasa dengar hadis ini, ya. Manusia ni di atas dunia ini, ya. Ya. Apabila Allah dah mengejek dah tadi, ya, Allah telah menemplak manusia, ya. Walaupun ketika di dunia dahulu mereka mempunyai ramai kawan, pengikut, peminat, pembantu, tapi apabila sampai di sisi Allah, tak ada seorang tu.
sendiri-sendiri, ya. Kemudian apa yang Rasulullah kata, ya? Yaqulu ibnu Adam mali mali, ya. Berkata manusia ni, tak kisahlah bila-bila dia kata. Waktu sihat pun dia kata, waktu sakit pun dia kata, waktu nak mati pun dia kata, hartaku, hartaku. Ketika sihat, harta lah. Ketika sakit, harta juga, ya. Yang baik sikit, pesan ke anak-anak. Nanti bila ayah meninggal nanti, harta ayah ni tolonglah faraidkan. Wajib dia, jangan tak faraidkan, jangan bagi ikut suka hati saja. Nanti ayah dalam kubur nanti kena sebab tak mendidik kamu. Faraid ni hukumnya wajib, ya. Itu yang baiklah. Yang kalau ketika sihat, cerita harta juga. Nak menambah harta, ya. Tengok manusia, ya. Siapa? Okey, manusia yang paling kaya. Ini yang pernah terbaca lah, Carlos Slim. Ni manusia paling kaya setakat ni, Carlos Slim, jutawan Mexico ni kan. Bila ditanya, ya, tentang kekayaan, dia kata dia dah apa istilah, dah tepu. Aku nak makanan yang paling sedap, aku dah rasa, ya. Kapal layar dia, kalau dia nak tukar dengan emas sepenuhnya boleh, tapi emas ni berat, tenggelam nanti dalam laut, kan? Jadi bahagian-bahagian yang mudah didekat oleh batu karang tu, itu yang ada emas, kan? Supaya cantik je, kan? Kapal ni mewah macam mana, bahagian bawah tu ada kerikil, kan? Tu bagi upah tu, spesialis bersihkan bahagian bawah tu. Tapi kalau Slim ni terlalu kaya, bahagian tu diemaskan. Nak emas kato-kato boleh kata, tapi berat, tenggelam, matilah aku. Kemudian nak wanita yang paling cantik, ya. Nak resort, sebut saja resort di dunia ni, dia dah rasa semua. Sampai satu peringkat, dia kata dia kosong. Tengok, itu nikmat dunia. Nikmat dunia ni ada noktah ni. Tapi nikmat akhirat ni makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Ya, isteri kita makin cantik, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Kita pun macam-macam lah, dia semakin. Tak ada penutup, tak ada infinitinya nikmat dunia, ya. Itu orang kaya, ya. Kalau Slim yang kaya ni pun, ya, masih lagi apa? Tidur malam berapa jam? 2-3 jam. Bukan kerana tahajud apa, tak. Bagaimana nak mengekalkan kekayaan? Bagaimana syarikat-syarikat yang agak-agak dia, antara syarikat dia Telmex, Telekom Mexico tu, Mexico punya Telekom tu dia punya lah. Dia fikir lagi, ada tak lagi syarikat-syarikat telekomunikasi di Mexico ni yang nak dibeli, supaya tak ada yang menjadi pesaing dia. Kemudian dia beli lagi pasukan-pasukan kelab-kelab bola sepak. Dia beli pula syarikat-syarikat TV. Itu saja dalam kepala dia. Tidur tak tenang, tak senang, makan tak senang, kerana memikirkan kekayaannya yang dah bergunung-gunung itu. Takut pula jatuh kepada orang, takut pula kepada pesaing. Begitu dunia ini, ya. Sebab itulah dalam hadis yang paling mudah ni saja, bila Rasulullah kata, bila dalam satu hadis qudsi, ya, berkata anak Adam ini, tak kira kafir ke Islam ke, hartaku, hartaku. Waktu sihat harta, waktu sakit pun harta. Syair. Wa hal laka min malik illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Apakah harta kepunyaan kamu, Allah kata, melainkan satu saja. Harta kita ni ada 3. Apa yang kita makan jadi najis. Memanglah kita kerja turut-turut, simpan duit banyak-banyak sebab kita nak sedap makan, kan? Kita nak sedap makan. Orang yang kena diabetes pun, doktor kata jangan makan, boleh minum air tawar je. Kita nak air tawar yang paling sedap, kan? Boleh makan roti kosong aja, kita nak roti kosong yang paling sedap. Bila nikmat makan tu Allah dah tarik, Allah dah tarik dah nikmat makan tu, boleh makan rumput saja, rumput yang paling sedap dulu kita cakap. Contohlah. Jadi bila Allah kata ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan habis semua, fana fa'afnaita, ya, kamu akan fanakan dia. Ya, makanan sedap macam mana sekalipun, ya, paling best makanan ni letak dalam mulut, udah kita tengah mulut dia, tengok, jijik. Orang akan jijik melihat makanan yang duduk dalam mulut. Belum jadi najis lagi, tak, cubalah buat. Makanan-makanan yang lekat di celah gigi, jijik, menjijikkan orang. Aku ada sayur bayam lah, sayur bayam tu sedap makan tadi, tapi lekat di gigi, orang tak mau tengok. Orang suruh kita gosok gigi,
Ya, tengok itu rezeki nikmat dunia itu saja. Makanan yang paling sedap pun belum jadi najis lagi, baru duduk di dalam mulut, orang dah jijik dah. Ya. Kemudian au labista fa ablaita. Apa saja yang kamu pakai dia bala rosak habis. Kereta yang paling mahal pasti lusuh. Ya. Kemudian kita nak kekalkan berkilatnya itu, kita kena maintain hari-hari, kena buat kerja untuk maintainkan dia. Diri kita yang hebat, gagah, handsome ni, sampai satu masa berkedut habis. Isteri kita pun yang cantik sangat, jelita sangat, sampai satu ketika tu pakaian pun dah apa saja, dia pasti akan hilang, dia akan pudar. Au tasaddaqta fa amdaita, ataupun apa saja yang kamu sedekahkan semasa di dunia ini, itulah yang madha, itulah yang akan datang balik menjadi hak kamu apabila kamu berhadapan dengan aku nanti. Itu Rasulullah merupakan semiskin-miskin manusia. Rasulullah, walaupun Allah kurniakan dia mafatihul ardi, Allah kurniakan kepadanya anak kunci dunia. Apa saja datang dunia ni, kalau dia nak, dia boleh dapat. Mengalahkan Nabi Sulaiman AS lagi. Tapi dia tidak ambil itu. Dia memilih untuk miskin. Dia berdoa untuk sentiasa bersama dengan orang miskin, dan dia berdoa untuk miskin. Cari hadisnya. Dia berdoa untuk sentiasa miskin. Ya. Dalam keadaan yang miskin itu pun, apabila dia mendapat sedikit rezeki, dia sedekahkan semua sekali. Cuba cari hadis Rasulullah, dia makan seorang-seorang, tak kena. Cuba cari hadis. Kita bahan masih ada tu lah kan. Tak ada pun. Dalam hadis Rasulullah, tiap kali makanan walaupun sedikit, berkongsi ramai. Satu hari dia mendapat sedekah seekor kambing. Disembelih kambing itu, walaupun dia tak ada makanan, disembelihkan kambing itu, dia sedekahkan semua sekali. Ekor, kaki, bulu, apa saja yang berguna, sedekahkan. Balik ke rumah, tanya isteri, ada tak lagi kambing? Ya, dah tak ada dah ya Rasulullah, tinggal ini saja seketul untuk kita makan. Jadi Rasulullah berkata, inilah yang akan hilang. Inilah bukan harta benda kita. Harta benda kita dah yang kita telah berikan tadi. Itu. Yang ini, yang duduk dalam pinggan dibakar kita makan jadi najis tadi. Tapi yang kita telah berikan kepada orang lain, itulah harta benda kita. Itulah yang akan menjadi kesaksian kepada kita di padang mahsyar nanti. Syahid, kita semua nak mati syahid kan? Mati yang disaksikan, ya, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan akan bangkit di akhirat kelak memberi saksi ke atas kita. Apa kesaksian kita nanti? Bagi orang mati syahid, subhanallah, peluhnya, darahnya, penatnya, senjatanya, perisainya, pakaiannya yang koyak rabak itu pun akan bangkit di akhirat kelak menjadi saksi kepadanya. Sebab itu namanya mati syahid. Kan, mati syahid. Kita, apa yang akan menjadi syahid kepada kita nanti? Yang memberi kesaksian kepada kita, ya? Al-Quran, ya? Al-Quran hujjatul laka aw alaika. Al-Quran ini boleh menjadi hujah kita ataupun penentang kita balik. Yang kedua, solat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, Ramadan, ya? Puasa. Yang kelima, sabar. Itulah, kalau ada rezeki kita, benda-benda itulah yang akan Allah tukarkan menjadi makhluk, ya? Yang akan memberi kesaksian kepada Allah. Ya Allah, ini kalau Ramadan tu bangkit di akhirat kelak, ya Allah, inilah manusia yang mentadabbur bulan kamu, yang memenuhkan bulan-bulan kamu dengan tadabbur Al-Quran, yang memenuhkan bulan-bulan kamu dengan sedekah, yang menjadikan Ramadan ini mabrur bagi diri. Bangkit Ramadan, ya? Jadi begitulah, ya, apa-apa amalan. Dan dalam satu riwayat, ya, manusia yang duduk di alam barzah, ya, kalau bagi manusia yang bakal masuk syurga, ditanya di alam barzah 7 hari 7 malam tak berhenti. Sementara orang yang bakal masuk neraka, satu persoalan yang diberikan kepadanya tak menjawab sampai sudah, itulah dibelasah sampai ke akhirat. Dan selepas sesi soal jawab, ya, ada satu lagi, ya, dikatakan dalam satu riwayat mengatakan akan ada makhluk yang menemani orang itu di alam barzah. Kalau baik semasa di dunia, baiklah makhluk. Kalau semasa di dunia amalan itu dilakukan dengan sambil lewa, dia akan menemani dengan rupanya yang sangat ulung. Itu solat. Solat yang akan menemani manusia di alam barzah nanti. Kalau baik solatnya di dunia ini, indahlah makhluk yang akan menjadi penemannya di alam barzah.
Ya, kalau sembahyangnya apa? Ialah ingatan untuk diri saya jugalah. Ya. Cakap sedap sangat tapi kena ingat diri. Ya, solat tak jaga, solat berlebih kurang, itulah makhluk yang bodoh, makhluk yang buruk akhlaknya akan menjadi peneman dalam barzakh. Itu ada dalam satu riwayat, ya. Baik. Kemudian sikit lagi, ya. Kemudian apabila Allah mengingatkan manusia, ya, dalam surah At-Taubah ayat 101, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanu'adzibuhum marrataini. Pasti kami akan mengazab kamu dengan 2 kali azab. Tsumma yuradduna ila adzabin azim.